Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi Rabbil Alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Qala musannif rahimahullah ta'ala fi kitabih. Dan kata Sahal bin Abdullah Al-Qashtari, qala Musa alaihissalam, ya Rabb, arini ba'da darajati Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa ummatihi. Wa qala ya Musa, innaka lan tutiqa zalika, walakin urika manzilatan min manazilihi jalilatan azimatan faddaltuhu biha alayka wa ala jami'i khalqi. Qala fakashafa lahu an malakutis samawat fanazara ila manzilatin kadat tatlubu nafsahu min anwariha wa qurbiha min Allah Ta'ala. Faqala ya Rabb, bima za ballaghta bihi ila hazihi al-karamah. Qala biqulqin iqtasastuhu bihi min bainihim wa huwa al-isar. Ya Musa, la ya'tini ahadun minhum qad amila bihi waqtan min umrihi illa istahyaita min muhasabatihi wa bawwa'tahu min jannati haitsu yasha. Artinya sabda Nabi Musa alaihissalam, ya Rabb, lihatkan olehmu akan daku akan setengah daripada derajat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam dan setengah daripada derajat umatnya. Maka firman Allah Ta'ala, ya Musa, bahwasanya tiada kuasa engkau akan demikian itu. Tetapi aku lihatkan akan dikau akan setengah daripada derajat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam dan setengah daripada derajat umatnya. Maka firman Allah Ta'ala, ya Musa, bahwasanya tiada kuasa engkau akan demikian itu. Tetapi aku lihatkan akan dikau akan setengah martabat daripada beberapa martabatnya, yang ketinggian dan kebesaran, yang aku lebihkan akan dia daripada martabat itu atasmu dan atas sekalian makhlukku. Maka kata rawi itu, maka membukakan Allah Ta'ala akan Nabi Musa alaihissalam setengah daripada malakutus samawat. Maka melihat Nabi Musa itu kepada satu derajat, maka hampir binasa dirinya. Hampir binasa diri Nabi Musa itu daripada bercahaya dan hampirnya daripada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Maka sabda Nabi Musa, ya Tuhanku, dengan apa amal yang engkau sampaikan dengan dia kepada karamah yang amat mulia itu? Maka firman Allah Ta'ala, dengan perangai yang baik yang aku tentukan dengan dia daripada sekalian makhluk, dan iaitu bersifat dengan perangai isar,
yakni perangai yang terlebih murah hati hingga melebihkan ia akan seorang atas dirinya. Ya Musa, tiada mendatang akan daku oleh seorang daripada makhluk itu, padahal beramal dengan amal yang demikian itu di dalam setengah daripada umurnya itu, melainkan aku malu daripadanya, akan menghisap akan dia di dalam hari kiamat, dan lagi akan dimasukkan akan dia ke dalam setengah daripada syurga barang yang dikehendakinya akan dia. Wallahu a'lam. Berarti lama dah. Tajuk kita ni iaitu membicarakan tentang makna kata kejahatan sifat bakil, tercelanya sifat bakil. Tajuk besarnya hukum dunia. Lawannya iaitu cinta akhirat bersifat qanaah, bersifat zuhud. Antara sifat-sifat makna kata yang lahir daripada makna kata kita mampu menolak cinta dunia ini, iaitulah dinamakan isar. Dulu sakok ni pemurah. Isar ni lebih tinggi pada pemurah. Isar ni dia mengutamakan kawan dia, sahabat dia lebih daripada diri dia sendiri. Dia sanggup bersusah payah kerana sahabat dia walaupun dia susah. Yusiruna ala anfusihim walau kana bihim khasasah. Mereka isar, mereka mengutamakan sahabat-sahabat mereka walaupun mereka sendiri dalam keadaan kesusahan. Ini di antara kemuliaan umat Nabi Muhammad SAW yang tidak ada pada umat-umat yang lain, dan dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Jadi hadis ni diriwayatkan, disampaikan oleh Sahal bin Abdullah. Ini hadis dia. Cerita pasal kelebihan Isa ni, kelebihan umat Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Qala Musa alaihi salam. Bersabda Nabi Isa alaihi salam, Ya Rabb, wahai Tuhan, arini ba'da darajati Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa ummatihi. Wahai Tuhanku, tunjuk ke aku, kau perlihatkan kepada aku kelebihan Nabi Muhammad dan kelebihan umatnya. Walaupun Nabi Muhammad belum lahir lagi, umat Nabi Muhammad belum beranak mai lagi, tapi perkhabaran tentang Nabi Muhammad ni dah sampai kat Nabi Musa. Dah sampai dah. Nabi Musa dah tahu dah kelebihan Nabi Muhammad SAW. Walaupun umat Nabi Muhammad ni belum lahir lagi, belum ada lagi, tapi dah sampai perkhabaran kepada Nabi Musa, sebaik-baik manusia umat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ini yang saya pelik, kadang-kadang ada antara orang Islam sendiri duk rasa orang kafir lebih baik daripada orang Islam. Ini aku pening. Ini jenis tak mengaji ni. Dia buat keluar macam-macam teori. Kafir yang jujur lebih baik daripada orang Islam yang tidak jujur. Allah Ta'ala sebut, wala tahinu wala tahzan wa antumul a'lau in kuntum mu'minin. Jangan rasa hina, jangan rasa takut, jangan rasa hina. Wa antumul a'lau, kamu yang paling tinggi. In kuntum mu'minin, kalau kamu beriman. Kalau kita beriman, kita hebat daripada orang kafir. Kalau kita tak beriman, tak payah. Disebut khaira ummatin kuntum khairatin ukhrijat linnas. Kamulah sebagai umat yang pernah dibangkitkan oleh Allah Ta'ala di kalangan manusia. Umat terbaik, ummatan wasatan, umat yang pertengahan, umat pilihan disebut oleh Allah Subhanahu wa taala. Dalam satu ayat Quran, tuan-tuan, Allah sebut apa?
Wala abdun mu'minun khairun min musyrikin walau a'jabakum. Wala abdun mu'minun. Seorang hamba yang beriman. Orang beriman ni hamba saya. Miskin, papa kedana. Hamba mana ada kata. Ilmu tak ada, apa tak ada. Tapi dia mukmin, dia beriman. Khairun, kata Allah, lebih baik. Kan? Min musyrikin, daripada orang musyrik, lebih baik orang kafir. Walau a'jabakum, walau dia itu menakjubkan kamu. Kamu kagum tengok dia kata banyak, pandai bercakap. Ada PhD, tapi dia kafir. Allah kata hamba beriman. Yang beriman walaupun dia hamba, dia lebih bagus, lebih baik. Jaga-jaga tuan-tuan. Ada gulungan yang nak merosakkan pemikiran umat Islam. Bawa teori tak apa-apa. Ini hadis menceritakan betapa hebatnya umat Nabi Muhammad SAW. Kuntum khaira ummatin ukhrijat linnas. Allah sendiri istihar dalam Quran. Kamu umat terbaik. Khaira ummah, umat terbaik yang pernah dibangkitkan ukhrijat linnas, yang pernah Allah bangkitkan kalangan manusia. Manusia pada Nabi Adam sampai manusia terakhir, yang paling baik Allah kata umat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ta'muruna bil ma'ruf wa tanhauna 'anil munkar wa tu'minuna billah. Kamu menyuruh yang ma'ruf, kamu mencegah kemungkaran, dan kamu beriman kepada Allah Subhanahu wa taala. Jaga-jagalah tuan-tuan. Zaman lah cuba haru biru. Ini hadis kita baca ni cerita bagaimana Nabi Musa minta kepada Allah Ta'ala nak melihat kelebihan Nabi Muhammad, kelebihan umat Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Tolong tunjuk kat aku ya Allah. Kelebihan, kehebatan, darjat Nabi kita Nabi Muhammad dan darjat yang Allah anugerahkan kepada umat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Faqala, firman Allah Ta'ala, ya Musa, wahai Nabi Musa, innaka lan tutiqa zalik. Kamu tak boleh nak tengok demikian itu. Kamu tak mampu nak melihat. Kalau aku buka tentang kelebihan Muhammad dan umat dia, kamu tak mampu nak tengok. Pasal apa? Hebat sangat umat Nabi Muhammad ni. Hebat sangat kelebihan Nabi Muhammad ni. Walakin, tetapi urika manzilatan min manazilihi. Tapi aku nak tunjukkan sebahagian saja. Sebahagian makna kata martabat daripada berbagai-bagai martabat kehebatan Nabi Muhammad, kehebatan umat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Tunjuk sikit dah. Kalau aku tunjuk semua, tak boleh nak tanggung, tak boleh nak tengok. Hebat sangat ni. Kita bila jumpa dia macam ni, kita mesti rasa bangga kita orang Islam tau. Jangan duk rasa kafir. Saya pun heran macam mana hang jadi Islam, hang boleh kagum dengan orang kafir. Patut orang Islam, hang mesti kagum dengan hang sebagai Islam. Wa antumul a'laun, kamu tinggi. Tapi ada orang Islam kagum dengan kafir. Aku tak faham lah jenis otak macam ni. Lebih baik masuk kafir lah, senang macam tu. Lama tak ceramah kuliah ni geram. Macam-macam. Ustaz tu buat forum. Mana dia belajar, aku pun tak tahu. Allah Ta'ala banyak sangat Al-Quran, hadis-hadis Nabi tentang kemuliaan umat Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam, tentang kehebatan Islam tu sendiri. Al-Islam ya'lu wa la yu'la alaih. Islam tu tinggi, lebih tinggi daripada yang lain. Kalau kita berpegang dengan Islam, insya-Allah kita jadi umat yang tinggi, umat yang mulia. Ya. Aku cuma nak tunjuk kepada kamu sebahagian daripada darjat yang kami kurniakan kepada Muhammad dan umat Nabi Muhammad. Azimatan wa faddaltuhu biha alaika. Iaitu azimah dia, kemuliaan, kehebatan dia dan keutamaan dia. Faddaltuhu
kehebatan dia, kemuliaan yang kami bagi kat Nabi Muhammad. Kepada engkau kami nak tunjuk. Wa ala jami'i khalqi faddaltuhu biha alaika wa ala jami'i khalqi. Yang mana lebih utama daripada engkau sendiri, wahai Musa, lebih utama daripada, makna kata, seluruh makhluk di muka bumi Allah yang pernah menjadikan ini. Umat Nabi Muhammad lebih mulia daripada segala manusia yang pernah Allah jadikan. Nabi Muhammad lebih hebat kemuliaan yang dijadikan lebih daripada Nabi Musa. Umat Nabi Muhammad, kata hadis ni, lebih hebat daripada umat-umat yang lain yang pernah dicipta oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Ya. Qala, maka berkata perawi hadis tadi yang menceritakan hadis ni, iaitu Sahal bin Abdullah, menyatakan apa didengar daripada Nabi SAW, fakasyafa lahu an malakutis samawat, maka Allah kasyafkan. Fakasyafa, Allah kasyaf, Allah buka. Fakasyafna anka ghita'aka wa basaruka al-yawma hadid. Kami kasyaf, kami buka segala tabir yang duk nutup pandangan mereka selama ini. Sebelum tu tak nampak. Kemudian bila Allah kasyaf, nampak. Melihat Allah buka pintu langit, buka semua. Bagi Nabi Musa tengok sebahagian kecil saja di antara kelebihan Nabi Muhammad dan kelebihan umat Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Qala fakasyafa lahu an malakutis samawat. Kata perawi ini, Allah buka segala tutupan yang menutup, terbuka luas pintu-pintu langit. Maka melihatlah Nabi Musa AS, fanazara ila manzilatin, maka dia melihatlah kepada manzilah, kehebatan, anugerah Allah Ta'ala kepada Nabi Muhammad dan umat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Qadat tatlipu nafsahu min anwariha. Hampir-hampir binasa, hancur Nabi Musa AS daripada melihat cahaya nur wa qarbiha minallahi ta'ala. Hampir-hampir binasa Nabi Musa dengan pancaran nur yang begitu terang. Taqarrub, hampirnya, makna kata Nabi dan umat Nabi kepada Nabi kita, kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Tak tahu nak bayang, nak cerita kita pun tak erti. Lagu mana makna kata Nabi Musa dapat melihat, bila melihat kehebatan anugerah Allah tu di akhirat besok kepada Nabi Muhammad dan umat Nabi Muhammad, hampir-hampir binasa. Kuat cahaya tu, begitu terang benderang sekali. Kalau kita boleh tengok lampu lori kan, talar muka kita, kita pun tak pening. boleh memusin kepala kita. Ini tak tahu nak habaq macam mana bila Allah kasyaf. Begitu hebat sekali cahaya yang dipancarkan daripada umat Nabi Muhammad dan Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam tu. Ya. Jadi kita kena pertahankan iman kita, pertahankan akidah kita. Tak ada dah tuan-tuan yang selamat di akhirat umat Nabi Muhammad ya. Orang yang beriman ya. Hang kepiak, hang rasa akidah tak ada. Habis. Sebab itu Allah sebut wala tamutunna illa wa antum muslimun. Jangan kamu mati melainkan hal keadaan kamu Islam, bawa Islam. La ilaha illallah Muhammadur Rasulullah. Kalimatu haq, alaiha nahya, alaiha namut. Wa alaiha wa biha nub'atsu insyaallah ta'ala minal aminin wa birahmatillahi wa karamih. Ada baca ayat tu? Buat tahlil arwah, la ilaha illallah, la ilaha illallah. Dah habis-habis, si imam akan kata, khalifah akan kata, la ilaha illallah Muhammadur Rasulullah. Rukun Islam yang pertama.
mengucap 2 kalimah syahadah. La ilaha illallah, kita bertauhidkan Allah. Tidak ada yang bersifat dengan sifat ketuhanan melainkan Allah. Tak ada yang aku abdikan diri, hanya Allah. Aku makna kata berasulkan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Hidup dunia berakidah dengan akidah yang sempurna. Beribadat sungguh-sungguh kepada Allah. Kita melaksanakan sunnah Nabi sallallahu alaihi wasallam. Ma atakumur rasulu fakhuzuhu wa ma nahakum anhu fantahu. Apa Rasul suruh kita buat, apa dia larang kita tinggal. Hidup dengan kalimah la ilaha illallah Muhammadur Rasulullah wa alaiha namut. Bila kita hidup dengan wa alaiha, kita hidup atasnya, kita mati pun di atas kalimah la ilaha illallah, insya-Allah. Kalau hidup kita tidak bertuhankan Allah, tidak bernabikan Nabi Muhammad, duk rasa ada Nabi lain lagi yang hebat. Duk rasa ada lain lagi agama yang sempurna. Ada Tuhan lain lagi. Hang mati tak boleh mengucap 2 kalimah syahadah. Orang nak mengucap, mati mengucap ni, dia hidup dengan kalimah la ilaha illallah, baru dia boleh mati dengan kalimah la ilaha illallah. Wa alaiha wa biha nub'asu insya'Allah ta'ala. Bila kita mati dengan kalimah Allah, kita akan dibangkitkan dengan kalimah tersebut. Wa alaiha wa biha nub'asu insya'Allah. Atas kalimah itu kita bangkit. Dengan kalimah itu kita bangkit ni, dari ditulis la ilaha illallah Muhammad Rasulullah. Baru kita akan selamat, aman, damai, tenang besok di akhirat insya-Allah. Jadi tugas kita duduk di atas muka bumi, pertahankan kalimah la ilaha illallah. Hidup dengan kalimah ini, berjuang dengan kalimah ini, pertahankan kalimah ini. Kita mati dengan kalimah ini, kita bangkit besok pun dengan kalimah ini, insya-Allah. Tidak. Inilah umat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam yang diperlihatkan oleh Allah kepada Nabi Musa. Hebat umat Muhammad ni. Itu dia. Bila Nabi Musa, tuan-tuan, tengok hebat umat Nabi Muhammad, dia minta, ya Allah, biarlah aku jadi Nabi kepada umat tersebut. Khairul ummah, umat terbaik. Allah kata umat ni dah ada Nabi dia, Nabi Muhammad. Kalau tak boleh jadi Nabi kepada umat tersebut, jadilah aku ni umat kepada Nabi Muhammad. Nabi Musa pun tahu, bila Allah tunjuk kelebihan Nabi Muhammad, dia minta biar dia jadi umat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kita dah jadi umat Nabi Muhammad, doa tu umat lain hebat. Apa punya jenis manusia? Tak faham-faham. Itu dia. Mulia umat Nabi Muhammad, masya-Allah. Itu dia. Kemudian kata musannif, qala. Kata Nabi Musa, faqala. Kata Nabi Musa, ya Rabb, wahai Tuhanku, bimaza ballaghta bihi ila hazihil karamah. Apakah wahai Allah yang boleh menyampaikan, menyebabkan mereka sampai di atas kemuliaan yang begitu hebat? Hebat umat Nabi Muhammad ni macam ni, punya balasan apakah amalan-amalan mereka yang membawakan mereka mendapat kemuliaan yang begitu hebat sekali ni? Itu dia. Ya. Qala, firman Allah Ta'ala, biqulqin, iaitu dengan akhlak, ikhtassastuhu bihi min bainihim wa huwal isar, iaitu dengan akhlak yang tertentu, yang khas di kalangan mereka itu, iaitu mereka bersifat dengan sifat wahwal isar, bersifat dengan sifat isar, yang mengutamakan sahabat-sahabat mereka. Yusiruna ala anfusihim walau kana bihim khasasah. Mereka mengutamakan sahabat mereka walaupun mereka susah. Ini cerita dalam perang Yarmuk.
Perang Yarmuk. Seorang sahabat, tuan-tuan sekalian, dia pergi ke medan Yarmuk. Bila dia tahu kata sepupu dia terlibat dalam perang tersebut, dia pergi. Dia pergi bawa ubat, bawa ayak minuman nak bagi dekat sepupu dia. Dia masuk ke medan Yarmuk, perang baru habis. Tengok bergelimpangan mayat lah yang terderah parah lah. Dia tengok satu sahabat tu, dia minta ayak. Dia lari pergi kat sahabat tu, minta ayak. Dia ambil ayak, dia tuang ke mulut sahabat ni. Gaya nak kena bibir cawan tu, Tupperware tu, nak kena dekat bibir sahabat ni. Tiba-tiba dengar tu, satu lagi minta ayak. Minta ayak, dahaga ayak maksudnya. Ayak. Kawan ni kata, saudara, mungkin saudara saya tu lebih penting daripada saya. Mungkin umur saya panjang lagi. Saudara pergilah kat dia, bagi dia minum. Dia pun pergi. Dia pergi, lari-lari pergi. Itulah orang yang dia cari. Hisham bin Abilas, sepupu dia. Tujuan dia main ke Medan nak cari sepupu dia, nak bagi ayak. Dia tengok Hisham. Hisham pun macam tu. Lampau dahaga. Dia ambil ayak tu, Tupperware tu, bubur kat bibir. Elok nak tuang je, dengar ujung sana lagi. Minta ayak juga. Hisham kata, mungkin umur aku panjang kot. Hampir bagi kat dia. Aku mungkin lambat lagi, mungkin ada masa lagi. Hampir bagi kat dia. Dia mungkin dah nazar tu. Dia pun tinggal Hisham ni, pergi kat orang nombor 3. Sampai saja tuan-tuan, orang tu dah meninggal. Dia patah balik ke nombor 2, Hisham. Hisham pun dah meninggal. Dia lari pergi nombor 1 yang dia jumpa tadi. Nombor 1 pun dah tinggal. Mereka boleh minum, tapi mereka utamakan sahabat mereka. Yu'thiruna ala anfusihim walau kana bihim khasasah. Mereka mengutamakan sahabat mereka walaupun mereka sendiri dalam keadaan kesusahan. Ini isar. Kita tak dapat isar pun tak apa tuan-tuan. Dapat sakuk pun jadilah pemurah. Allah uji kita baru ni tuan-tuan. Dengan coronavirus. Macam-macam jadi. Allah macam-macam cerita. Terutama yang pendapatan harian, hari-hari tu. Terhenti, tak boleh kerja. Allah maklumlah rakyat Malaysia ni ramai. Walaupun kerajaan keluarkan bantuan, tapi terang nak sampai ke sasaran tu. Allah. Timbul NGO. Bangkit. Pakat tolong-menolong semua lah. Saya tengok. Kerajaan pun bantu. Orang perseorangan pun bantu. Yang setengah tu dia jadi sukarelawan. Frontliner. Dia duit tak ada, tapi dia tubuh NGO. Orang bagi duit ke dia. Dia pergi bagi orang ni, bantu orang ni. Masya Allah. Rakyat Malaysia ni alhamdulillah lah. Maknanya ada sifat tolong-menolong tu ada. Kan? Ujian coronavirus ni saya nampak, ya Allah. Sahabat-sahabat kita di sini, saya akan apa? Kita rancang pada awal lah. Dulu pun lagu tu lah. Lagi 5 bulan lagi nak raya haji. Kita beli itik banyak-banyak. Masa tahu raya puasa. Raya puasa Ramadan, bulan Ramadan ni orang suka nak makan telur masin. Lagi 5-6 bulan nak puasa, kita pun order itik lah. Itik saya 1000 ekor. Dijangka dia berteruk tuan-tuan sehari 700-800 biji. 700 ke 800 biji. Tapi makan pun buat. Dia makan tuan-tuan, satu hari 2 guni. 2 guni pagi, 2 guni petang, 4 guni. Seguni RM100. 4 guni RM400. Tuan-tuan bayar kan? Hari-hari RM400, RM400. Telur beluguk. Tak boleh nak pergi mana. Kita nak keluar, tak boleh. Dia tersopuk. Dah telur masin berlapa-lapa. Nak buat lagu mana? Alhamdulillah, ada kawan-kawan kita di sini tolong bantu. Tolong edarkan, Masya Allah. Ringanlah sikit permainan tu. Kan? Susah, dia pun susah juga. Kan? Nak buat minyak motor, nak hantar pergi cari sana, cari sini, memang susah lah. Tapi itulah makna kata ujian-ujian Allah. Kita makna kata sesama Islam kita ni, Alhamdulillah.
dapat buat kebajikan. Ada sehari tu tuan-tuan, jam, pondok hampir jam. Habis semua apa tak ada. Tangkap lembu sekok tu boleh. Saya pula tak pernah tuan-tuan, tak pernah buat kerja ni. Sekok lembu, kalau orang yang biasa bela lembu, dia tahu. Dia tengok lembu, dia tahu dah. Ini berapa kilo boleh dapat daging dia. Kita tak ada pengalaman. Siapa pun tak tahu. Masuk Facebook, WhatsApp. Siapa nak daging price? Dia marah-marah. Orang jual 34, kita jual 30 ya. Tu dia pakat timpa mai tuan-tuan, tulis, hantar mai. 100 kilo. Sembelih 60 kilo ya. 30 kilo lagi tak boleh supply. Mereka marah kat kita pula. Kita mana kita tak kerti. Kita baca kitab pun lah sembelih lembu dah tahu. Daging lembu pun semua. Macam-macam cerita kan. Masya Allah. Jadi Alhamdulillah, syukur kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Paling kurang pun kita ada sifat sakok. Walaupun tak dapat isar, paling kurang pun dah ada sifat pemurah. Suka menderma, suka makna kata membantu kepada orang yang susah. Alhamdulillah. Inilah antara sifat yang Allah anugerahkan kepada umat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Bila ditanya oleh Nabi Musa, ya Allah, kenapakah mereka ni, apakah darjat yang sampai mereka ini yang kau bagi kemuliaan begitu hebat sekali ni? Allah kata mereka itu rata-rata bersifat dengan sifat ihsan. Yakni mengutamakan sahabat mereka lebih pada diri mereka sendiri. Ya Musa, wahai Musa, la ya'tini ahadun minhum qad amila bihi waqtan min umrihi. Tidak ada seorang daripada mereka itu, yakni umat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, sesungguhnya beramal mereka dengannya, dengan sifat ihsan tadi. Sifat ihsan pada waktu sebagian daripada umur mereka itu. Sebab dalam mereka hidup tu mereka bersifat ihsan. Sentiasa mengutamakan sahabat-sahabat mereka itu. Itu dia. Illa istahyaitu min mahasibatihi. Ya. Melainkan istahyaita min muhasibatihi. Maka aku malu nak menghisapkan mereka besok di negeri akhirat. Tidak adalah orang, tuan-tuan, kata Allah Ta'ala kepada Nabi Musa, umat Nabi Muhammad yang bersifat dengan ihsan, yang dia hidup di muka bumi dulu, dia mengutamakan orang lain walaupun dia susah, tetapi dia mengutamakan sahabat-sahabat dia. Yu'ziruna ala anfusihim walau kana bihim khasasah. Tidak adalah orang yang bersifat macam ni, melainkan aku malu nak hisap kat dia, nak timbang dosa dia, aku malu. Tuhan malu juga dekat umat Nabi Muhammad SAW, kerana umat Nabi Muhammad bersifat dengan sifat ihsan. Tuhan malu nak hisap. Allah bagi tuan-tuan masuk syurga bighairi hisap. Tidak ada hisap. Kenapa? Di antaranya mereka bersifat dengan sifat ihsan. Inilah peluang masuk syurga, tuan-tuan. Mari kita beramal dengan sifat ni. Kita utamakan orang lain. Orang susah, banyak lagi yang susah daripada kita. Utamakan, bantu, tolong. InsyaAllah Tuhan satukan hati-hati kita. Sekarang ni tuan-tuan, Tuhan tunjuk dah. Bila kita tuan-tuan sekalian boleh bersatu sesama Islam, boleh meruntuhkan kuasa kufar, tuan-tuan. Kami di Perak, tuan-tuan, tak ada. Semua Islam. Islam, UMNO Islam, Bersatu Islam. Semua Islam. Tuan-tuan sekalian, Dewan Undangan Negeri, ESCO, semua Islam. Tuan-tuan bayangkan. Syok tak kira. DAP, no. Tak ada DAP. Ada DAP ni tuan-tuan, macam ada kebun, ada babi. Dia kunah habis. Pokok ubi kayu kita, ubi keledek, dia kunah habis. Kebun, macam kebun ada babi.
Kita bagi dia memerintah 22 bulan, dia kerunah habis negeri kita ni. Tabung haji dia kacau, sana dia kacau, sini dia kacau. Orang Melayu bersatu terajang DAP keluar. Bila DAP dah tak ada tuan-tuan, ibarat negeri tak ada babi, ibarat kebun tak ada babi. Selamat kebun kita, lega. Apa tak seronok kan? Bila dah seronok, kena rancang sekarang macam mana nak tawan Pulau Pinang. Macam mana tuan-tuan nak tawan? Boleh sembang dengan saya tak lagi. Macam mana nak tawan Pulau Pinang. Saya ada formula. Saya boleh tunjuk cara-cara formula ada tu, insya-Allah. Tapi kena buat kerja lah. Innal makarima ala hasabil makarih wa innal lazzat ala hasabil mu'nat. Imam Ghazali kata apa? Sesungguhnya kemuliaan itu innal makarima. Sesungguhnya kemuliaan. Kita tuntut kemuliaan, keagungan, kehebatan ala hasabil makarih, di atas kira-kira kebencian. Lagi tinggi mulia kita tuntut, lagi berat kebencian yang kita mesti hadapi. Biar orang kata apa kata. Kita kena harungi kebencian-kebencian benda yang kita tak suka ni. Fa innal lazat ala hasabil mu'nat. Sesungguhnya kelazatan itu ikut kadar belanja. Tuan-tuan faham tak makna dia? Tuan-tuan nak makan lazat, makan sedap. Tuan-tuan pergi kedai Tom Yam. Nak makan sedap macam mana? Cakap udang goreng apa? Tepung. Lagi sotong, toyam. Jadi bila nak sedap, kena belanja banyak lah. Hang bawa RM10, nak makan sedap, mana boleh. Roti bakar dengan teh tarik lah. Tidak. Wa innal lazat ala hasabil mu'nat. Sesungguhnya kelazatan itu ikut kadar belanja. Jadi kalau tuan-tuan nak tawan Pulau Pinang, kena bersungguh-sungguh, bersusah payah buat kerja. Cara dia ada, tapi kena bersungguh-sungguh. No? Kalau daftar mengundi pun tak mau, payahlah. Duk marah SPR saja tak jadi. Haram jadah punya SPR. Awal saya nak mengundi pun tak bagi. Hang daftar ke? Daftar apa Ustaz? Lah, daftar pemilih lah bodoh. Gerakkan mendaftar pemilih baru. Pulau Pinang ni Melayu Cina lebih kurang sama ramai. Rakyat dia. Dengan cerita Melayu lebih sikit. Kalau semua mendaftar, insya-Allah bila raya akan datang, tak mustahil kita boleh ambil alih Pulau Pinang ni pula, insya-Allah. Kena buat kerja sikit. Cara dia ada, formula dia ada, insya-Allah. Sambung lagi daripada hadis tadi. Ya. Itu dia. Allah kata, aku malu nak suruh ayat mereka, aku malu nak hisap mereka. Wa bawwa'tahu min jannati haitsu yasha. Masuklah mereka itu ke dalam syurgaku sekira-kira apa, cara mana yang mereka nak. Pintu mana nak masuk, syurga mana nak masuk, sila. Allah bagi pilihan pada umat Muhammad memilih pintu-pintu syurga yang mereka nak masuk. Siapa mereka itu? Yang memiliki sifat ihsan. Allah tuan-tuan, bukan lama kita nak duduk ni. Saatnya bukan lama sangat dah. Baki-baki umur kita, kita utamakan sahabat kita. Tuan-tuan jangan takut. Ya Allah, kita pemurah dekat orang. Orang Allah Ta'ala lebih lagi pemurah kepada kita. Percayalah tuan-tuan. Syaitan saja ni duk rosakkan kita, duk tanam syak wasangka dalam hati kita. Sebenarnya Allah, kalau kita pemurah dengan orang, Allah lagi pemurah dengan kita. Percayalah. Artinya sabda Nabi Musa alaihissalam, ya Rabb, lihatkan olehmu akan daku akan setengah daripada darjat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Nabi Musa minta kat Tuhan, minta Tuhan perlihatkan kehebatan darjat umat Nabi Muhammad. Dan setengah daripada derajat umatnya Nabi Muhammad dan umat Nabi Muhammad, kemuliaan, kehebatan mereka tu minta Tuhan tunjuk kat dia. Ya.
Maka firman Allah Ta'ala, ya Musa, bahwasanya tiada kuasa engkau akan demikian itu. Hang tak dapat tu, hang tak mampu nak tengok. Kalau aku buka hebatnya kemuliaan aku bagi kat Nabi Muhammad dan umat dia, hang tak boleh tengok, tak mampu nak tengok. Tetapi aku dihadkan engkau akan setengah daripada derajat Muhammad sallallahu alaihi wasallam dan setengah daripada derajat umatnya. Aku nak tunjuk sikit lah. Sebagian daripada kehebatan mereka tu. Kan? Banyaklah yang isar, yang berjuang, yang berjihad. Kan? Yang ma'rifatullah, yang bersifat mahabbah. Umat Muhammad macam. Aku nak tunjuk sikit lah. Allah nak tunjuk isar saja dia. Bagian isar saja. Itu dia. Aku tak tunjuk semua, aku tunjuk sikit lah. Maka firman Allah Ta'ala, ya Musa, bahwasanya tiada kuasa engkau akan demikian itu, tetapi aku lihatkan akan dikau akan setengah martabat daripada beberapa martabatnya yang ketinggian dan kebesaran. Yang aku lebihkan akan dia dengan martabat itu atasmu dan atas sekalian makhlukku. Aku angkat ni Pak. Umat aku angkat Muhammad lebih hebat derajat daripada engkau, dan aku angkat makna kata derajat umat Nabi Muhammad lebih hebat daripada sekalian makhluk yang pernah aku cipta. Maka kata rawi itu, Sahal bin Abdullah, maka membukakan Allah Ta'ala akan nur. Ya. Membukakan Allah Ta'ala akan Nabi Musa AS setengah daripada malakutus samawat. Malakut ni makna kata kerajaan Allah. Memiliki langit. Kerajaan-kerajaan langit. Dibukakan pintu langit seluas kepada Nabi Musa AS. Maka melihat Nabi Musa itu kepada satu derajat, maka hampir binasa diri Nabi Musa itu daripada beberapa cahayanya dan hampirnya daripada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dan buka saja Allah kasyaf kat Nabi Musa punya hebat cahaya tu. Hampir binasa Nabi Musa menghadapi makna kata cahaya kehebatan, terangnya, bersinarnya kemuliaan Nabi Muhammad dan umat Nabi Muhammad SAW, dan cahaya hampirnya Nabi Muhammad dan umatnya kepada Allah. Hampir macam mana kita nak abang pun tak tahu. Tapi hadis ini menceritakan hampir binasa Nabi Musa, tak mampu nak melihat kehebatan makna cahaya makna kata kemuliaan Nabi Muhammad dan umat Nabi Muhammad SAW itu. Derajat yang hebat itu. Itu dia. Ya. Maka sabda Nabi Musa, ya Tuhanku, dengan apa amal yang engkau sampaikan dengan dia kepada karamah yang amat mulia itu, apakah amalan umat Nabi Muhammad ni yang engkau bagi hebat sampai macam ni? Maka firman Allah Ta'ala, dengan perangai yang baik yang aku tentukan dengan dia daripada antara sekalian makhluk, dan iaitu bersifat dengan perangai isar, akhlak umat Nabi Muhammad yang tidak dimiliki oleh umat-umat yang lain. Apa dia? Iaitu isar, mengutamakan orang lain, lebih mengutamakan daripada diri dia sendiri. Dia susah, dia utamakan sahabat dia lagi daripada diri dia sendiri. Mungkin kita tak mampu tuan-tuan. Kalau tak mampu pun kita rendah sikit pun tak apa. Kan? Dengan akhlak maknanya mulia, pemurah. Kan? Pemurah. Atas pada pemurah itu isar. Yakni isar itu perangai yang dia kata yang terlebih murah hati. Sakok tu murah hati. Ni lagi bawah hati lagi. Lebih pada bawah hati. Mengutamakan orang lain daripada diri dia sendiri. Hingga melebihkan ia akan seorang atas dirinya. Dia susah tapi diutamakan. Dia lapar tak apa, akan sahabat dia kenyang. Pernah tak tuan-tuan sekalian kita buat macam tu? Ada tuan-tuan. Saya terasa masa saya kecil-kecil dulu. Kami ni, pak saya nelayan, orang susah. Orang susah lah nelayan.
Kadang-kadang ada duit, kadang tak ada. Ada ikan, kadang tak ada. Bila musim buah kayu kan. Musim buah kayu. Mak ni boleh beli 2 biji durian ya. Banyak dah 2 biji tu ke banyak dah. Kami 5 beradik. Dia koyak durian tu. Dia buat nasi. Siap ayak garam dengan gula. Kalau makan durian saja tak cukup. Goreng dengan nasi. Durian tu dia beda. 5 beradik. Hang sulai. Dapat seorang 2 ulas ke 3 ulas ke. Habis mak makan apa? Mak jilat jari. Tolok tengok anak makan. Dia tak makan tak apa. Bagi anak dia makan. Susah kadang-kadang ni. Kadang bapak susah cari pendapatan tak terang mana. Anak dia nak tu, nak ni nak pergi sekolah. Dia susah. Kadang-kadang minum ayak pahit ya. Minum ayak sejuk ya. Nak bagi ke anak dia. Dia sanggup bersusah kerana anak dia. Pasal apa jadi macam tu? Kerana terlampau sayang dekat anak dia. Dia sanggup mana berkorban untuk anak-anak dia. Itu ihsan. Kalau kita dah timbul rasa sayang pada sahabat-sahabat kita sanggup buat macam tu tuan-tuan, insya-Allah. Di akhirat esok Tuhan balas. Orang yang ihsan ni Tuhan balas. Sehingga Tuhan kata aku malu dah soal mereka. Aku malu sungguh. Bayangkan tuan-tuan, Tuhan nak hisap kita pun tak tergamak, Tuhan malu. Bagi orang yang bersifat ihsan. Walaupun ibadat kita tak terang mana. Mungkin kita ilmu tak terang mana. Kita bukan ulama. Tapi pada diri kita ada satu sifat ihsan. InsyaAllah tuan-tuan. Besok Allah Ta'ala anugerahkan kita tuan-tuan kehebatan. Allah tak soal kita di akhirat. Kita masuk syurga bighairi hisab. Dengan tanpa soal. Mana alasan dia? Ni hadis daripada Sahal bin Abdullah yang kita baca saat ni. Itu dia. Allah malu nak soal lagi. Nak soal kat kita. Ya. Melebihkan seorang, dia kata pada diri dia. Ya Musa, tiada mendatang akan daku oleh seorang daripada makhluk itu. Padahal beramal dengan amal demikian itu di dalam setengah daripada umurnya itu, melainkan aku malu daripadanya akan menghisap akan dia di dalam hari kiamat. Tuhan kata aku malu. Kalau mai jumpa aku, dia seorang yang ihsan. Hidup dia dunia lalu utamakan sahabat dia lebih daripada diri dia sendiri. Dia susah. Dia sanggup utamakan orang lain. Aku nak soal dia, aku malu lah Musa. Aku tak tergamak nak soal dia. Itu dia. Pada hari kiamat besok. Tuhan takkan soal kita. Dan lagi akan dimasukkan akan dia ke dalam setengah daripada syurga barang yang dikehendakinya akan dia. Syurga, sebagian syurga tu, 8 syurga tu, pilihlah mana nak nak. Masuklah pintu mana nak nak. Tuhan bagi sampai teratur lah tuan-tuan. Jadi maknanya kita kata itulah di antara kemuliaan-kemuliaan orang yang bersifat ihsan di kalangan umat Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Insya-Allah mudah-mudahan tuan-tuan Allah campur dekat kita perasaan kasih sayang sama kita. Bersaudara ukhuwah Islamiah. Hidup berkasih sayang dengan ihsan ini. Mudah-mudahan tuan-tuan di akhirat besok kita dibalas oleh Allah seperti mana hadis yang disampaikan kita kepada kita malam ini insya-Allah. Wallahu alam. Al-Fatihah. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahil alamin. Salatu wassalamu ala asyrafil anbiya wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Allah Rabbana atina min ladunka rahmatan wa hayyi' lana min amrina rashada. Allah marzuqna hubbak wa hubba man ahabbak wa hubba ma yuqarribuna ila hubbik waj'al hubbaka ahabba ilayna min al-ma'il barid. Sallallahu ala khair khalqi Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi sallam walhamdulillah bil alamin. Takbir.